Hai semua, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya akan menunjukkan cara untuk mendapatkan nilai liquid limit menggunakan cone penetration method. Baiklah, outcome yang ingin dicapai untuk video kali ini adalah yang pertama, students should be able to plot a graph of penetration against water content based on data given. Dan yang kedua adalah to determine the liquid limit at 20 mm penetration from graph plotted. Katakan kita diberi soalan seperti ini. Okay, in a liquid limit test on a fine grain soil using cone penetrometer, the following result were recorded. Okay, so soalan ini memberi kamu satu contoh data yang dapat daripada cone penetration method test result lah. Okay, dia ada dua row. Row yang pertama adalah data daripada penetration, cone penetration, dan row yang kedua adalah water content in terms of percentage. So daripada table tu kita terdapat 5 set data yang perlu digunakan untuk kita plot di atas kertas graph. So soalan dia, determine the liquid limit by plotting graph of penetration versus water content. Jadi solution ataupun cara untuk kita menyelesaikan masalah ini, yang pertama, menggunakan data yang diberi, kita mesti plot dulu graph penetration melawan water content, dan yang kedua, daripada graph penetration dan water content yang kita telah plot, kita akan mencari di manakah liquid limit untuk soil sample tersebut. Baiklah, sekarang kita di fasa penyelesaian kepada masalah tadi. Okey, ini adalah soalan yang telah dikopi semula dan saya telah sediakan satu kertas graf yang kosong. Untuk memudahkan kita plot graf tersebut. Baik, so di sini juga saya telah highlightkan apakah step yang perlu untuk kita selesaikan masalah ini untuk draw ataupun plot graph. Okey, step yang pertama adalah kita kena tentukan dulu paksi X dengan Y. Okey, so untuk paksi X, kalau kita tengok soalan, liquid limit by plotting graph of penetration mm versus water content. So penetration come first before water content, meaning to say cone penetration akan jadi paksi Y. Dan juga water content akan jadi paksi X. Okey, apabila kita telah tentukan yang mana satu paksi X dan paksi Y, kita akan create line for X dan juga Y axis. So pada tahap ini, pergi ke kertas graf kamu dan gunakan pensel dan pembaris dan gariskan satu line mewakili paksi X dan juga satu line mewakili paksi Y. Setelah kita draw ataupun kita dah create line untuk paksi X dengan paksi Y, langkah seterusnya adalah kita akan determine interval untuk X dan Y axis. Okey, kaedah yang paling mudah untuk menentukan sela bagi setiap paksi ini adalah melihat kepada nilai paling kecil dan juga nilai yang paling besar untuk setiap paksi tersebut ataupun row di sini. Katakan dekat paksi Y, kita ada nilai yang paling kecil kat sini adalah 15.9 dan nilai yang paling besar adalah 21.5. Jadi kita boleh besarkan sela di sini. Mungkin selanya untuk satu kotak besar mewakili dua unit dan tidak perlu bermula daripada kosong pada origin graf ni. Tidak perlu bermula daripada kosong. Okey, graf ini tidak memerlukan bermula daripada kosong. So kita mungkin boleh mula daripada 14. Contoh ya, 14, 16, 18, 20, 22, 24. So kita dah memenuhi semua. Ataupun kalau kita nak besarkan lagi, mungkin jadi 1. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mana-mana yang mudah lah. Begitu juga untuk paksi X, di mana di paksi X pula, kita masih menggunakan tips yang sama. Kita akan tengok kepada data yang paling kecil dan juga data yang paling besar dan kita akan cuba besarkan graf. Dan kita punya origin ataupun pusat
ataupun permulaan graf tidak perlu mula dengan kosong, tetapi kita boleh mula kepada value ataupun nilai yang sesuai supaya kita punya graf ataupun plot data ni semua masuk dalam graf dan graf kita besar. Okey, katakan di sini yang paling kecil adalah 32.6 dan yang paling besar 66.2. So perbezaan dia agak besar. Jadi mungkin kita boleh besarkan graf contoh dengan skala 5 untuk satu kotak besar. Jadi dia mungkin boleh mula dengan contoh sini 32, kita boleh letak sini 30. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Masih memenuhi. Okey, saya telah melakar ataupun selesai untuk paksi X dan juga paksi Y, dan perhatikan paksi X kita kena label label apakah dia punya rujukan dia, cone penetration dan unit dia. So paksi Y cone penetration mm dan paksi X adalah water content percentage. Dan sela untuk paksi Y adalah 1 dan sela untuk paksi X adalah 5. Baik, next. Okay, next apa yang kita perlu buat? Kita dah selesai step 1, step 2, step 3. Okey, sekarang kita akan plot semua point. Okey, kita akan plot semua point dan kita akan pergi one point to another point. Contoh, kalau point yang pertama adalah 15.9 dengan 32.6. So 15.9 mungkin dekat sini. Okey, 32.6 mungkin antara sinilah 30, 31, 32 dekat sini. So saya buat satu penanda dan saya akan move lah penanda ni kepada data yang pertama. So 15.9 lebih kurang dekat sini dan 32, 31, 32.6 dekat dengan 33 dekat sini. Okey, data yang pertama. Dan kita plot data yang kedua, 17.7. So 17.7 adalah di sini dan juga 42.9 lebih kurang 43 dekat sini. 17.7, 42 dan kita akan plot sehingga point yang terakhir iaitu 21.5 dan 66.2. Seterusnya, setelah kita plot semua point yang terlibat, next step adalah kita kena draw satu straight line yang memenuhi semua point yang telah kita plot tadi. Okay. So nama dia adalah best fit straight line. Okay, best fit straight line. Jadi gunakan pensel dan juga pembaris dan cuba dapatkan garisan lurus yang paling baik yang memenuhi ke semua point yang kamu plot di atas kertas graf. Macam ni lah saya saya cuba saya cuba draw. Pada saya ini adalah garisan terbaik. Okey, kecondongan setiap garisan adalah bergantung kepada kita yang menentukan yang mana satu kita punya best fit straight line. Okey, ini adalah kita punya best fit straight line. Okey. So kita dah plot semua dan next apabila kita dah dapatkan best fit straight line, so kita akan carilah liquid limit pada 20 mm penetration. So caranya adalah daripada paksi Y yang kita dah bentuk tadi, kita cari di manakah 20 tu. Okey, di manakah 20 mm penetration. So lokasinya adalah di sini. So menggunakan pensel dan juga pembaris, kita akan create ataupun lukis satu straight line atau garis lurus sehingga dia bersilang dengan best fit straight line yang kita dah draw tadi. Okey. Dan
Apabila dah bersilang dengan garisan tersebut, kita akan tarik persilangan itu sehingga ke paksi Y dan kita baca berapakah percentage of water pada 20 mm penetration. Okay. Menggunakan pensel dan juga pembaris. Menggunakan pensel dan juga pembaris. Okey, baik. So, kalau ikut daripada label ini, kita dapati bahawa liquid limit at 20 mm penetration untuk data ini adalah di antara 55, 56, 57. Lebih kurang 57.5. So, kita pun namakanlah kita punya line. Ini adalah 20 mm penetration dan kita label lah liquid limit sebagai 57.5%. Baiklah, itu sahaja untuk video kali ini. Daripada video kali ini, kamu telah belajar yang pertama, cara plot graph untuk cone penetrometer test dan cara menentukan liquid limit daripada graph yang telah diplot. Okey, sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Berjumpa lagi untuk video seterusnya.